Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillahi wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Sahabatku, saudaraku yang insyaallah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali majlis ilmu ini, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah yang terlalu banyak kita terima. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Amin. Salawat dan salam tidak lupa, marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau kelak di akhir. Amin Allahumma amin. Pada pagi ini mari kita sama-sama membincangkan beberapa hadis Nabi, lalu kita bacakan atau bincang juga beberapa riwayat dari sahabat. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khamsatun laysat lahum salatu. Ada 5 golongan orang, 5 kelompok orang solat tapi Allah tak terima solatnya. Ingat, Allah tidak menerima solatnya, bukan tidak sah. Ini beza nanti ni. Kalau sah, sah. Saya selalu menyampaikan, kalau bicara sah itu kan fikih, cukup syarat dan rukunnya maka sahlah dia. Itu kaedah fikih. Bila kita buat ibadah, cukup syarat, cukup rukun, maka sah. Tapi kan belum tentu diterima Allah. Itu diingat. Ya. Setiap yang sah, dia cukup rukun dan syaratnya. Jadi ini orang bukan tidak sah salatnya, sah salatnya. Tapi Allah tak terima, itu masalah. Ya. Siapa dia? Pertama, al-mar'atu sakhitu 'alaiha zawjuha, yaitu istri yang dimarahi oleh suaminya. Jadi memang menjadi seorang istri itu mudah untuk masuk surga, tapi juga mudah untuk masuk neraka. Istri itu apa mudahnya masuk surga? Taat sama Allah, taat pada suami, selesai. Selesailah itu. Surgalah tempat dia. Dia taat dengan Allah, dia patuh dengan suami dia. Surga. Kadang-kadang saya minta maaf, ada isteri, tapi bukan isteri kita lah, insya-Allah bukan. Dia tahan, dia tak tegur dengan suaminya, dia tahan. Dia boleh tidur sedangkan suaminya sedang marah dengan dia. Wah. Saya selalu katakan, kalaulah isteri itu boleh tidur sedangkan suami sedang marah, ini isteri betul-betul tak tahu agama, saya katakan. Betul tak tahu agama. Nabi mengatakan apa? Barang siapa seorang suami mengajak isteri ke tempat tidur, kita fahamlah itu. Isteri menolak, fabata ghadban, dia tolak.
la'anat malaika hatta tusbih. Maka istri itu dilaknat Allah, istri itu dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Kalau dia solat juga dalam keadaan suami sedang marah, solatnya sah, tapi Allah tak terima. Bayangkan ketika suami sedang murka dengan dia, ketika suami sedang marah dengan dia, dia meninggal. Meninggal dalam keadaan suami murka, double confirm masuk neraka. Kerana untuk seorang isteri masuk surga mesti mendapatkan ridha suami. Selain ridha Allah, dia dapat ridha suami. Makanya saya menganjurkan sangat kepada isteri-isteri, ya, selalu tanyalah suami, awak ridha tak dengan saya? Selalu tanya, tapi jarang isteri sekarang tanya. Yang dia tanya, dia belanja, so jangan lupa. Dia belanja ini ingat, ridha ini ingat dia. Ya. Jadi isteri yang tak diterima solatnya itu isteri yang dimarah suaminya, muak marah padanya. Yang kedua ni nampaknya tak adalah, iaitu wal abdul abiq min sayyidi. Ini seorang budak yang lari dari tuannya. Sekarang zaman budak dah tak ada lagi, dimansuhkan sejak zaman Umar bin Khattab. Nah, yang ketiga ni banyak sangat. Wal musarimul ladzi la yukallimu akhahu fawqa salasati ayyam. Ini dia. Siapa dia? Orang yang tak diterima solatnya. Sekali lagi, bukan tidak sah. Allah tak terima. Siapa dia? Wal musarimul ladzi la yukallimu akhahu fawqa salasati ayyam. Orang yang bertengkar, yang bergaduh, yang selisih faham. Ingat, orang yang bertengkar, yang bergaduh, selisih faham. Kalau tak bertengkar tak ada masalah lah. Kalau tak selisih faham tak ada masalah. Ya. Orang yang bertengkar, ya, bergaduh, selisih faham, sakit hati, dan tidak mau bercakap-cakap atau berkata-kata dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Semua kita saudara. Al-Muslim akhul Muslim. Muslim saudara Muslim yang lainnya. Contoh, saya katakanlah dengan Haji Hamid tak tegur 1 bulan, tak tegur siapa, tak ada masalah. Memang kita tak ada bertengkar, tak bergaduh, memang saja tak tegur, sudah selesai. Ini yang bermasalah. Adik-beradik, contoh ipar beripar, kadang-kadang gara-gara harta pusaka, itu kan masalah berat. Gara-gara harta pusaka tak tegur, maaf, gara-gara bapa atau mak lebih sayang anak ini daripada aku, maklumlah aku miskin, muncul iri hati sehingga bergaduh adik-beradik. Akibat bergaduh dah tak tegur siapa lebih 3 hari. Bayangkan apa jadi. Walaupun dia solat sebanyak manapun, tiap malam dia tahajud, baca Quran sebanyak apapun, bahkan pergi haji pun, Allah tak terima. Bukan tidak sah, saya ulang balik, Allah tak terima ibadahnya itu. Itu satu. Yang kedua, orang yang macam ini kalau meninggal macam mana? Su'ul khatimah. Mati dengan seburuk-buruk kematian. Kenapa? Dalam keadaan maksiat. Itu dalam keadaan maksiat. Jadi jangan anggap remeh, tak tegur siapa ni. Yang penting kan orang kita kan gitu. Yang penting aku dengan Allah baik. Aku solat, aku tak kacau orang, aku sedekah apa yang patut aku buat, aku dengan Allah baik, aku dengan dia tu cerita lain. Mana boleh cerita lain? Ya kan? Saya ingin sampaikan sebuah kisah, wallahu alam, sama ada kisah ni betul atau tidak, tapi yang cerita ni ulama. Kalau dah ulama cerita takkan tak percaya, ya kan? Ada seorang ulama dari Maroko, Maghribi,
Ini mengajarkan kita jangan ego jadi orang. Jangan nak ibadah, nak buat solat aja, fikirkan orang lain. Untuk perbandingan kita, orang alim ini bermimpi. Dalam mimpinya dia bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah mengatakan, engkau pergi cari si Fulan ibnu Fulan ibnu Fulan, cari dia dekat Mekah. Pagi-pagi dia bangun tidur. Betul ke mimpi dengan Rasulullah suruh cari ni apa? Siapa orangnya? Besok malam mimpi lagi. Mimpi Rasulullah datang lagi. Cari si Fulan ibnu Fulan ibnu Fulan. Dan sampaikan dengan dia pesan aku bahawa dia adalah ahli surga. Dah 2 hari mimpi ni, dah 2 kali. Besok mimpi lagi. Sama mimpinya macam pertama. Carilah si Fulan ibnu Fulan ini. Dan sampaikan salam aku pada dia, kata Nabi, bahawa dia adalah ahli surga. Orang alim ni berfikir, siapalah dia ni? Apa kelebihan dia? Apa kelebihan? Yang terbayang dari orang alim ni dalam fikirannya apa? Orangnya alim, pasti berjanggut, pokoknya sorban, gitulah. Dalam fikirannya gitulah, ini mesti orang alim lah ni. Mesti alim sangatlah. Akhirnya satu hari dia pergi umrah. Selepas umrah dia tanya orang-orang, tanya para ulama sana, tanya orang, pokoknya dia tanya terus. Tahu tak nama si Fulan ibnu Fulan ibnu Fulan? Cari, tanya, akhirnya jumpa, ada orang kenal lah. Ini orang alim terkenal ni, popular lah. Kata orang ni, kenapa tuan cari dia? Saya perlu nak jumpa dia, ada hal mustahak. Tak payah jumpa dia, bukan orang baik. Itu dia. Di kampung tu semua orang benci dia. Tak payah tuan carilah, buang masa je. Itu lebih bilang, tak, aku kena pergi cari dia. Akhirnya pergi. Ternyata rumahnya jauh dari kampung, pelosok lah, kalau kita kata dia pelosok sana lah. Yang terbayang dari wajah ulama ni apa? Ini mesti orang alim lah, muka berseri-seri. Sekali jumpa, muka biasa je, baju biasa je, baju orang biasa lah, tak ada perbezaan macam pakai sorban ke, bukan. Macam tak percaya ini betul ke dia ni. Ulama tengok, awak nama Fulan ibnu Fulan ibnu Fulan? Betul, saya lah. Betul ke? Sampai tak percaya ke tengok wajah, tak yakin, ya kan? Betul, saya lah yang awak cakap. Kenapa jauh-jauh cari saya? Aku bermimpi 3 kali, mimpi berjumpa dengan Rasulullah, suruh cari awak, suruh cari kau. Terkejut. Orang kata Melayu, terkejut buruk dia, ya kan? Terkejut dia. Awak mimpi Rasulullah suruh cari saya, apa hal? Rasulullah sampaikan salam dengan awak, bahawa awak ahli surga. Kau main ada pula. Tak percaya dia. Dia tak percaya. Awak salah mimpi agaknya tu. Apa pula saya ahli surga? Saya tahulah siapa saya, amal saya bukan banyak sangat pun. Saya pun degil juga. Nanti dia tahu dia degil juga. Bukan banyak sangat amal saya. Apa yang patut saya buat lah, tapi saya memang degil lah. Masih jugalah degil. Tak, ni bukan sekali 2, 3 kali saya mimpi Nabi. Dia letak tangan dia di atas kepala. Allahu Akbar. Orang macam aku ni sampai disebut ahli surga, maka muncul keinsapan dia, sadar dia ada kelebihan. Maka ulama ni tanya, cuba ceritakan dengan aku apa amalan kau yang spesial. Biasalah, tak, apa yang kau tengok itulah amalan aku, biasa-biasa macam mana orang itulah aku. Bahkan aku degil, tak ada, mesti ada.
Lalu dia ceritalah. Perhatikan cerita dia tu. Aku pernah bersumpah untuk memotong sebahagian gaji aku untuk diberikan kepada seorang perempuan janda yang punya anak miskin. Orang Melayu cakap apa? Ibu tunggal. Aku tak mau perempuan ini tersesat. Jangan sampai dia susah cari makan, nak hidupkan anak, sampai jual diri, sampai buat maksiat dan minta maaf. Kadang-kadang kan ada orang kerana terpaksa nak hidupkan anak, nak sekolahkan anak, kan, sampai jual diri, sampai buat maksiat, itu kan ada. Aku bersumpah untuk memotong sebahagian gaji aku berikan kepada janda itu supaya dia tidak lagi susah. Aku tanggung. Sampailah sekarang. Maka Rasul mengatakan, maka ulama itu mengatakan, itulah amalan spesial kau. Sebab kita kan tidak, kita solat jemaah rajin solat jemaah. Tapi tetangga miskin, adik saudara miskin, family miskin, kaum duafa miskin, ada sebelah rumah tetangga buat dia, siapa suruh dia miskin? Nah, kita pula gitu, siapa suruh dia miskin pula dah. Bukan ditolong. Kita tahulah, katakan adik kita lah, tak usah cerita orang lain, adik kita janda miskin pula lagi tu, punya anak yatim lagi, nah, kita pun buat dia je, ya kan? Itulah amalan mengantarkan kau ke surga. Artinya apa? Kita fokus kepada amalan-amalan pribadi, betul, solat mesti fokus, puasa mesti buat, betul, saya faham. Tapi hablum minan nas itu kena jaga baik-baik. Orang tua kita dah tua. Kalaulah menolong seorang janda yang tua tu pahalanya surga, apalagi menolong orang tua kita sendiri yang susah. Saya kadang-kadang heran betul lah tengok orang, heran. Anak laki-laki 3 tapi mak dia masih juga menyebut susah. Apa nak jadi kita ni? Sampai Nabi kata apa? Celaka, kata Nabi. Bukan sekali cakap, 3 kali. Celaka, kata Nabi. Celaka sungguh. Sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah engkau cakap celaka? Celaka, kata Nabi, seseorang yang mendapatkan orang tuanya masih hidup atau salah satu saja hidup, tidak membuat anak itu masuk surga, itu anak celaka punya tu. Ini kita ada mak, ada bapak, kadang-kadang buat. Ada sebulan tak jumpa. Singapura bukan besar kalau Indonesia, sebulan tak jumpa wajarlah. Jauh. Ada yang sampai 2 malam naik ferry kan, ada naik bas 2 malam, bolehlah, tu setahun sekali pun datang. Ini kat Singapura berapa jauh lah, Sengkang, Teluk Belanga, berapa, setengah jam sampai, ya kan? Daripada Woodland pergi mana, Bedok, berapa lama? Ada tak sampai 3 bulan. Bila mak telefon, kau di mana sekarang? Lagi ada kerja, mak sibuk sekarang ni, datanglah ke rumah. Yalah, nanti kalau ada waktu datang ke rumah lah. Datanglah, mak rindu dengan cucu. Yalah mak, nanti aku datanglah. Nanti punya nanti. Cuba kalau kawan dia telefon, kau ke mana? Adalah kat sini. Malam ni jumpa. Gerek mesti jumpa punya lah. Malam jumpa dengan kawan dia tu. Kawan. Apa tak naik darah tinggi gitu kadang-kadang. Kawan dia sound dia boleh jumpa. Mak dia sound. Nantilah. Macam mana anak sekarang? Rasa sayang tu tak ada. Beza ni mungkin tak tahu salah siapa lah. Saya tak boleh salahkan anak semata-mata. Kenapa? Saya minta maaf. Saya katakan minta maaf lah. Ini bukan saya cakap besar. Kerana mak dulu anak tu disusukan dia. Ya kan? Mak dulu anak susukan dia. Itu makanya saya katakan orang zaman dulu. Saya cerita zaman dulu lah.
Kalau dia nak pergi Johor, katakan orang Singapura nak pergi Batu Pahat, pergi Muar, pergi Johor 2-3 malam lah, anak dia masih kecil, dia pesan dengan adik yang paling besar tu, anak paling besar, nanti mak pergi Johor, mak pergi Batu Pahat 2 malam rumah pakcik kau. Kalau adik kau menyanyah, kalau adik kau gelisah, menangis-nangis, kau selimutkan dengan baju mak tu. Ya kan? Diamlah dia. Kau selimutkan dengan baju mak. Budak tu diamlah. Cuba budak sekarang, berani tak begitu? Mak nak pergi Johor, nanti kalau adik kau nangis, kau selimutkan dengan baju mak tu. Pingsan budak tu. Kenapa? Karena emak dulu, dia anaknya dia pangku, dia susukan, jadi bau maknya tu dia kenal. Itu orang Melayu cakap, gian bau lah. Dia nangis kenapa? Kerana dia tak dapat bau tu. Jadi bila dapat baju tu, dapatlah baunya, tu dia diam. Anak sekarang, bau baju mak dia, bau lembu dapat dia baru dia diam. Kenapa? Kerana susu lembu. Ini bukan marah bagi tahu je, geram. Dulu kalau panggil ke main, Ahmad, saya mak. Mat, saya. Cuba sekarang panggil, Mat. Mat. Ada suara lembu semua keluar. Melenguh. Jadi jangan anggap yang penting aku solat, yang penting aku ngaji, yang penting aku haji, tapi dengan adik-beradik tak tegur siapa. Ya. Wal musarimul ladzi la yukallimu akhahu fawqa salasati ayyam. Jadi siapa-siapa saudara, hakikatnya kita bersaudara lah, yang tidak bertegur siapa lebih dari 3 hari kerana marah, kerana benci, kerana sakit hati, solatnya Allah tak terima. Kalau sudah solat tak terima, yang lain Allah tolak lah, pastilah. Ya. Selanjutnya, siapakah orang yang ditolak solatnya? Wa mudminul khamr, seorang peminum arak. Peminum arak, minuman keras lah. Dalam sebuah hadis dikatakan apa? Al-khamar umul khaba'is, arak itu ibu segala maksiat. Faman saribaha, siapa-siapa yang minum arak, la yuqbalu salatuhu arba'ina yawma. Siapa yang minum arak, maka Allah tidak menerima solatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kata Imam Al-Ghazali, kalau saya tak silap, hari ini dia minum, 40 hari solatnya ditolak. Besok dia minum lagi, tambah lagi 40 hari, jadi 80 hari. Besok tak solat lagi, tambah lagi, begitulah. Fa in mata fi batanihi, kalaulah dia mati arak masih dalam perutnya, mata maitatan jahiliyah, maka kematiannya sama dengan matinya orang jahiliyah. Nah, ini jadi kalau samalah, dadah sama juga lah tu, dadah arak tu sama lah tu. Ya. Kulu maskirin kasiruhu faqaliluhu haram. Setiap yang memabukkan sedikit atau banyak haram. Ya. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud mengatakan apa? Kalau ada orang mati pasal minum arak, kata Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi SAW, kalau ada orang mati pasal minum arak, solatkanlah, kuburlah, tanam dia. Tak usah lama-lama, tunggu beberapa jam, mari sama-sama kita pergi kubur dia. Itu kata Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi yang cakap ni. Sudah ditanam beberapa jam, kita pergi kubur dia balik. Gali, dan Ibnu Mas'ud bersumpah. Aku bersumpah, kata Ibnu Mas'ud, gantung kepalaku ke bawah, kaki ke atas. Kaki letak ke atas, kepala ke bawah. Sila gali itu kubur dan letakkan pedang yang tajam di leher saya. Galilah kubur itu.
pasti berpaling dari kiblat. Tadi kita waktu tanam kan ada ke kiblat tu. Kalau kita boleh menghadapkan dia ke kiblat, maka tak susah bagi malaikat memalingkan wajahnya kiblat. Apa dasarnya? Hadis tadi. Fa in mata fi batnihi barang siapa kalau dia mati dalam keadaan minum arak tadi, arak masih dalam perutnya, mata maitatan jahiliyah, maka kematiannya sama dengan matinya orang jahiliyah. Orang jahiliyah mati tidak menghadap kiblat. Kita serba salah. Orang yang begitu bahaya. Selanjutnya, jadi kalau ada anak-anak kita, saudara kita yang suka minum arak, nasihat dia baik-baik, nasihat. Engkau kalau mati dalam minum arak, tak masalah. Selanjutnya, ini diminta kita fahamlah. Wa imamu qaumin yusalli bihim wa hum lahu karihun. Seorang imam suatu kaum di mana ia mengimami solat mereka, akan tetapi mereka benci kepadanya. Ini hati-hati. Jadi seorang imam, jangan sampai kita jadi imam dibenci orang. Benci di sini benci yang dibenarkan, bukan benci tak dibenarkan. Contoh, umpamanya imam itu pergi gelang seluar pendek, nampak lutut kan, nampak aurat tu contoh, kan? Itu kan maksiat. Orang nampak, apalah Pak Imam seluar pendek pula dah, bukan aurat lah, saya katakan haram kan. Atau imam itu satu hari, auzubillah min zalik, ada orang nampak dia masuk al-kalamu malami. Macam mana? Ya kan? Dia pergi diskotik, mana kita tahu? Ada orang nampak. Ya kan? Contohlah. Atau imam tu buat hal yang maksiat lah. Auzubillah min zalik. Orang nampak. Lalu dia jadi imam. Orang benci dengan dia. Pasal apa? Pasal maksiat dia. Nah, imam itu Allah tak terima solatnya. Tapi kalau dia tegas, dia baik, orang benci, dia cakap, dia marah dengan orang yang minum arak, dia marah betul, artinya dia larang lah. Atau orang laki-laki pakai rantai emas, dia larang. Lalu orang marah, itu benci yang tak dibenarkan. Kerana imam betul-betul menyampaikan risalah dakwah, cuma orang tak terima. Baik, jemaah yang berbahagia, saya minum dulu lah. Semangat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari salah seorang sahabat bahawa ia berkata, barang siapa tidak sanggup mengerjakan 8 perkara, maka hendaklah ia mengerjakan 8 perkara yang lain agar mendapatkan keutamaan yang 8 itu. Kita tak mampu nak buat 8 perkara ni. Perkara baik ni kita tak mampu nak buat. Tapi kita nakkan juga fadilahnya, kita nakkan juga keutamaannya, tapi kita tak buat. Tapi kita mau. Kata sahabat, engkau buat 8 perkara yang lain. Apa dia? 1. Barang siapa menginginkan keutamaan solat malam sedang ia ketiduran, dia ingin solat tahajud tapi tertidur, sayanglah, kerana dia memang selalu tahajud. Dia nak tahajud tapi ketiduran. Bagaimana nak mendapatkan fadilah dia supaya sama fadilah keutamaannya? Kata sahabat, maka hendaklah ia tidak berbuat maksiat pada siang harinya. Ini kita ni pula terbalik. Sudahlah tak tahajud, maksiat laju juga. Macam mana? Jadi siapa-siapa yang tertidur di malam hari, padahal dia berhajat untuk tahajud pada malam itu, tapi tertidur, maka supaya dapat fadilahnya, dapat keutamaannya, maka siangnya jangan buat maksiat. Yang kedua, barang siapa menginginkan keutamaan puasa sunnah sedangkan ia tak berpuasa, maka hendaklah ia menjaga lisannya.
Tak lama lagi, kalau tak salah saya, insya-Allah kalau saya tak salah hitung, mungkin Haji Syuaimi boleh tolong hitungkan nanti itu. Puasa Ashura jatuh hari Senin kalau tak salah. InsyaAllah lah. Berarti saya salah hitung. Saya nak buat acara hari Selasa. Saya tadi baru tengok Senin lah, baru saya, insyaAllah kita akan robah Senin. Puasa hari Senin tu dapat 2 fadilah lagi. Puasa sunnah Senin dapat, Ashura pun dapat. Ya. Jadi siapa-siapa yang ingin puasa sunnah tapi dia tak dapat buat, maka hendaklah ia jaga lisannya. Yang ketiga, barang siapa menginginkan keutamaan ulama, maka ia harus banyak berfikir supaya mendapatkan keutamaan, kemuliaan ulama. Banyak berfikir. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah fatahliku. Kata Nabi dalam sebuah riwayat, kalau nak berfikir, fikirkanlah apa yang Allah dah ciptakan. Jangan fikirkan tentang Allah, zat Allah, fatahliku. Kau nak fikir, kalau kau nak belajar, belajarlah apa yang Allah dah cipta. Jangan kau fikir zat Allah pula. Sekarang ni orang macam ragam. Saya pernah jumpa seseorang, kadang-kadang darah tinggi juga ni orang macam ini. Dia cakap apa? Awak soal, ini orang tua-tua ni, awak soal, awak sembahyang kan? Saya bilang insya-Allah. Awak tahu tak sembahyang mana? Siapa awak sembah? Sembahyang mana? Sembahyang mana? Astagfirullah, orang tua ni. Macam nak bagi ketul dia. Sebelah maksud pakcik apa? Itulah awak sembahyang pandai, sembahyang pandai, tapi tak tahu sembahyang mana, kata. Saya urung dada dalam hati saya, orang tua ni apalah. Ilmu apalah dia belajar. Ni saya nak bagi tahu supaya faham sembahyang. Kan itu kan. Dia boleh cakap sembahyang mana pula. Tolong dipahami. Kalau dia tak faham bahasa, belajar. Jangan kelentong sana, kelentong sini. Saya minta maaf. Indonesia itu kan sembahyang itu kan berasal dari Indonesia atau bahasa sana. Rupun Melayu lah saya katakan. Indonesia itu dulu dikuasai sebelum Islam masuk agama apa? Hindu kan? Hindu. Sebelum Islam masuk, banyak orang Hindu dulu. Karena dulu kan dari India belakang. Okay. Kan belum ada istilah solat. Mana ada orang Hindu cakap solat? Orang Hindu cakap apa? Sembah. Sembah itu. Jadi sembahyang itu 2 kalimat. Sembah. Siapa yang disembah? Hyang. Hyang itu sebutan Tuhan. Artinya yang itu apa? Yang wujud, yang tak nampak tapi ada. Itulah yang namanya. Itu istilah dalam bahasa Sanskrit. Jadi sembah aslinya sembah yang, bukan sembahyang. Kan dah berubah sekarang. Asli bahasanya sembah yang, menyembah yang siapa? Yaitu yang wujud, yang tak nampak tapi wajib ada. Nah, waktu itu Islam mulai masuk pelan-pelan. Nah, cara ulama dahulu dia taklah tukar langsung, nanti orang terkejut, ya kan? Pelan-pelan lah disebut sembahyang. Maksud yang di sini siapa? Yang wujud, yang tak nampak. Siapa yang itu? Allah. Nah, dulu begitu. Dulu kalau orang Jawa ni, Ashura ni kan di Jawa lah, itu satu malam wayang kulit. Tahu wayang kulit? Pernah tengok wayang kulit? Belum. Itu main tu malam jagat dewa putra 5 inggih menika wonten dawuh pangandikan Gusti lan asra kang pangestaya lanipun. Itu dia punya lagu tu.
dia memberikan dakwah itu tidak keras sangat, tidak langsung berubah, pergi pelan-pelan. Sembahyang, artinya sembahyang, menyembah yang siapa? Yang wujud, yang tak nampak, tapi wajib ada. Dah faham, maka digantilah menjadi solat. Popular solat sekarang itu. Jadi jangan sebut lagi sembahyang mana. Apalah kau ni tak tahu cakap Melayu. Itu bahasanya dua tu, sembahyang. Itu. Supaya jangan salah faham. Jadi siapa yang menginginkan keutamaan ulama, maka ia harus banyak berfikir. Keempat, barang siapa menginginkan keutamaan orang-orang yang berjuang dan berperang di jalan Allah, sedangkan ia ada di rumahnya, maka hendaknya ia berjuang melawan syaitan. Jadi siapa-siapa ingin mendapatkan keutamaan fadilah fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, yang berperang di jalan Allah, dia tak dapat pergi perang, pergi lawan syaitan. Dia ada nafsu, fadilahnya sama. Yang kelima, yang kelima, barang siapa menginginkan sedekah sedangkan ia tidak mampu, maka hendaklah ia mengajarkan ilmu yang pernah ia terima dari orang lain. Dia nak sedekah tapi tak ada duit. Dia nak sedekah tapi tak mampu, maka dia ajarkan orang apa yang dia pernah belajar dengan ustaz, apa yang dia pernah belajar dengan orang lain, dia pergi ajar dengan orang itu. Sama dengan sedekah. Yang keenam, barang siapa menginginkan keutamaan haji sedangkan ia tak mampu pergi haji kerana miskin, maka hendaklah ia senantiasa solat Jumaat. Jangan tinggalkan Jumaat. Ya, Nabi mengatakan dalam hadisnya apa? Yaumul Jum'ah hajjulil fuqara. Hari Jumaat hajinya orang miskin. Jadi kalau kita tak mampu nak pergi haji, buat solat Jumaat. Ini yang teruknya ada. Sudahlah miskin, apa ke dana, tidak pula solat Jumaat, apa nak jadi? Itu teruk tu. Yang ketujuh, barang siapa menginginkan keutamaan orang-orang yang tekun beribadah, maka hendaknya ia mendamaikan orang yang sedang bertengkar dan tidak menimbulkan permusuhan serta kebencian di antara mereka. Ya. Supaya kita mendapatkan fadilah ahli ibadah, maka hendaklah kita suka mendamaikan orang yang bertengkar. Jangan cari musuh. Terakhir, barang siapa yang menginginkan keutamaan wali abdal, maka hendaknya ia menekan dadanya bersabar dan ridha kepada kawannya apa yang ia ridha untuk dirinya sendiri. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keutamaan seorang wali abdal, wali utama, maka hendaklah banyak bersabar dan ridha atas apa yang orang dah buat. Tak usah dendam, dan ridha pada apa yang Allah sudah takdirkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya.